Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Wedding Podcast. Hari ni kita ada tetamu. Dua orang tetamu. Dia adalah pengasas tulang belakang kepada Project X Band. Dan juga dia sebenarnya adalah mangsa. Sebab dia juga calon pengantin yang terkesan dengan pandemik. Betul? Okey, kenalkan diri korang lah. Okey, I Rara. And saya Pak An. Yes. Okay. Simple je. Simple je. Tapi dia orang lah founder Project X sebenarnya. Okey, kalau korang nak tahu Project X, dia apa servis korang? Basically korang menyediakan entertainment. Betul. Dalam wedding lah maksudnya. Yeah, mostly in wedding lah. Mostly in wedding. Okay. So basically macam kita orang pun kita banyak melanggan diorang lah. Gunakan khidmat diorang dalam wedding-wedding sebab dalam wedding ni selain daripada makanan, decorations, itu makanan is kita punya orang cakap sense lidah, deco sense mata. Lepas tu macam keselesaan apa semua tu. Lepas tu ada lagi satu sense yang kita kena sentuh kat guest kita bagi, which is pendengaran. Bila dia dapat dengar muzik yang sesuai, yang baik, yang berkualiti tinggi, so benda tu akan memberi impact. Kita tak perasan tapi sebenarnya impact yang sangat besar. Sebab tu kita orang banyak galakkan our client untuk have their own wedding band. Tak kisahlah Project X ke Project B, A, C, D, K, tidak ada sampai Z. Tapi dia orang yang Project X. So macam mana? Macam mana basically Project X ni tertubuh? Bila tertubuhnya Project X? Kalau ikutkan yang tak official, kita dah start actually 2016. Tapi yang betul-betul official registered is 2017. Memang masuk-masuk start terus dalam wedding lah. First event yang kita orang masuk adalah wedding. Macam mana korang boleh dapat that client? Actually yang tu sebenarnya klien saya lah. Klien dia lah. Masa dulu sebenarnya Project X ni dia more to project kita buat macam suka-suka tau. Kita buat cover dulu. Fun-fun je. Fun untuk cover, kita buat something else lah, nak masuk kan. Tiba-tiba ada satu kawan lama ni, dia makcik dia nak kahwin. Okay, dia pun cakap dekat saya yang, Pan, boleh tak kau support live band untuk macam aku punya wedding kan. Aku beri kepercayaan pada kau kan. So, tak maksud aku, kau siapa? I mean kau memang dah ada main band ke, main selalu jamming ke, ataupun korang macam how they know that you are capable of doing band? Okay. Actually kita orang punya line up semuanya adalah ada music background. Oh, korang dalam, maksudnya korang memang ada belajar music. Ada formal education. Oh, formal education dalam music performance. Wah, gitu. Kat mana? Boleh mention ke? Boleh. Kita mention je lah. Macam Pak An sendiri memang dalam fakulti muzik UiTM. Shah Alam. UiTM. Okay, graduate. Macam tapi Rara lain. Rara apa? Saya lain. Apa tu? Saya dalam business punya field. Cantik sangat. Satu tahu muzik, satu tahu bisnes, memang patutlah. Okay. Oh, make sense lah sebab kawan kau suruh kau handle part band dekat wedding match. That's the first moment yang korang dapat involve dengan wedding. Betul. Then you guys, then after that adalah momentum terus ke macam mana? Kita orang cuba seed and plan jadikan first event tu adalah satu platform untuk kita build profile. Why not? Kita cuba dulu. Betul, start daripada tu yang kita rasa macam why not kita jadikan satu live band ni adalah satu benda corporate. Yes. Benda maksudnya yang official, minat dan passion, tapi kita jadikan satu punca income. Macam tu. Yes, betul lah. Memang nampak lah, memang pendapatan lah. Dia orang pagi petang siang malam pusing-pusing, memang dia orang je, tengok muka dia orang je kan. Okay, so Alhamdulillah, itulah bagusnya bila kita buat sesuatu yang memang passion kita. Dalam masa yang sama kita boleh make profit. Benda tu sebenarnya motivate kita untuk terus improve dan terus jadi lebih baik lah kan. Macam korang. Okay, berapa ramai team korang ni? Kalau main line up kita 7 orang. 7 orang. Okey. Yang tu yang kira pioneer lah untuk kita punya. Dia apa, full time, part time? Full time. Semua full time. Semua full time. Yes, semua full time. Nampak? Musician. Dia orang full time musician so we should something lah kat situ. Okay, go. Then next. 7 orang tu full time. Yang lain? Yang lain tu
untuk project basis lah. Yes, Project second team. Kita ada musician untuk second team, third team juga yang kita hire. In one time, one particular moment tu, berapa event yang korang boleh cover? Untuk satu hari kita boleh cover 4 event. 4 event. Okey. Maksudnya siang malam, siang 2, malam 2. Kita boleh cover siang malam. Okay, macam live band. Okay. Kenapa kena ada live band dekat wedding? Kan kita boleh pakai audio. Betul. Lagi kita boleh panggil Siti Nurhaliza nyanyi lagi. Audio betul. lah tapi. Audio lah tapi. Memang betul. Cuma kita nak dapatkan vibe yang live performance tu sama-sama kita nak macam mana nak dapatkan groove. Nak dia dapatkan lain groove. tau. Lain. Nak hidupkan majlis tu sebenarnya berbezalah dengan pakai audio dan juga live band. Maksud tak dapat. Maksud Kalau dapat. contoh aku adalah klien kan. Klien tanya wedding planner. Katalah you are the wedding planner. Dia cakap, Ali should we Ali pula. Dah terlalu Ali wedding planner kan. Okay, Rara. Kena ke kena ada live band? Ke kita pakai audio je? Bagi Ayolah pernah je ada yang klien tanya macam tu kan. You guys support tak untuk macam mana? Support tak untuk audio and then I nak hire singer saja. Lepas tu cakap lah untuk kita memang I akan cakap tak adalah sebab memang package kita ada live band. And then dia cakap apa bezanya? Apa beza provide audio and apa bezanya dengan live band? Bagi I kita nak menyampaikan satu macam nak cakap apa yang membezakan mood tu, mood live band tu sendiri. Maksudnya yelah, kita nak I actually faham je. Cuma hidupkan saja je nak majlis bagi tu lah. viewer kat luar ni macam nampak tu. sebenarnya. Kalau macam saya as a wedding planner, beza sangat Satu beza bila your wedding ada live band is the level of korang punya wedding tu. Orang masuk je orang lain. dengar music live. That's another level lah. Yes, one betul. thing. Yang kedua, orang akan memberi perhatian lebih kepada music compare dengan live audio. Live audio lah. Basically because the appreciation of music lah. Sebenarnya somehow ramai je orang kat luar sana memang appreciate all this kind of things lah, macam all the detail-detail live band. Okay, macam kita orang pula kalau contoh lah terutama wedding malam lah, seated wedding. Kalau you pakai audio, dia seolah-olah kosong. Ya, betul. Macam tak ada pengisian majlis tu. So memang banyaklah kita galakkan untuk klien. Macam you, okay. Tapi ada juga masalah sebab ramai orang berbalik kepada bajet. Ya. Okay. Betul. Orang akan cakap tau, does it worth kita hire the band itself? Macam kalau kita orang wedding planner sebenarnya tak tahu nak cakap apa. Of course kalau kita pakai audio, kita boleh beli je kat Spotify satu lagu baru RM3, RM4, RM5. Ya, betul. And even worse, kita boleh download daripada YouTube. Dan benda tu free. So how to counter that kind of question, that kind of situation lah macam tu? Memang orang memandang harga ni, rate kita lah. Rate kita macam untuk 3-4 jam je nak keluarkan beribu-ribu. Betul? Okay, tapi instead of beberapa jam tu sebenarnya kita nak menyampaikan macam mana maybe boleh bantu. Nampak macam diam Macam je. senang buat duit. Okay, sebenarnya macam untuk project Kenapa X Production worth? sendiri, kenapa kita work? Okay, sebenarnya yang aku work klien hire kita bukan hanya untuk 3-4 jam tu. Tempoh untuk macam kita ada practice. Sebenarnya dalam harga yang kita offer dalam project X Production sendiri pun include sekali dengan full setup untuk PA system, untuk live band, untuk sini cover. So klien dah jimat sebenarnya dekat situ untuk tak perlu hire. And then indirectly sebenarnya kita dah memudahkan urusan dia. Untuk part dia. And then kenapa yang perlu ada live band dekat dalam satu majlis, let's say wedding, kita orang rasa macam Ali cakap tadi, appreciation kepada guest. Sebab guest bukan datang hanya untuk makan, tengok pengantin semata-mata. So kita ada macam sampingan macam Lagi cakap pun tadi, kita The bukan way kita telinga. provide the environment of the wedding, environment tu bukan dekor, bukan makanan dan juga termasuk dengan entertainment Yes, lah betul. maksudnya. Melengkapi lah. Melengkapi lah all these
tiny part of the detail dalam wedding ni sebenarnya memang cost lah. Kita tak boleh lah nak jemput diorang 7-8 orang, kita nak bayar ada 200-300. Menangislah pula anak orang ni nak bagi bini-bini diorang makan apa. So somehow dalam masa yang sama dia macam ni lah. Dalam wedding ada orang cakap, membazirnya kita spend duit so much on wedding. You know what? Macam diorang tak paksa untuk every wedding, jangan sampai government cakap semua wedding kena ada band. Itulah ada pasal. So basically this is orang cakap terpulang kepada you nak ada ataupun tidak. Tapi kalau you mampu, kalau you ada rezeki yang lebih, jangan sampai berhutang kahwin. Nanti kita buat podcast lain lah pasal budget wedding. Tapi for now kita macam ni lah. Bila kita spend kat salah satu wedding, besar ataupun kecil spending kita kena fikir macam ni. Bila kita hire band, ni saya sebagai wedding planner saya bagilah pendapat kan. Bila kita hire band, kita bayar certain amount of money yang kita memang ada. Kita bayar dekat certain people yang memang boleh hidup dengan duit bayaran kita tu, teruskan kehidupan dia, berkarya, dapat memajukan dia punya karya. Lepas tu diorang dapat memberi, diorang pun ada tanggungan. So kita taklah membazir kalau kita fikir part yang tu. Kita menyalurkan rezeki yang kita ada kepada orang menjadi rezeki orang. Kan orang cakap rezeki yang datang kat kita tu tak semuanya hak kita. Betul. The way kita nak spend, then you have to put on the place yang memang right lah. Macam now, why you need a band on the wedding? For me as a wedding planner, yes you need a band, live band dekat wedding, because dia akan memberi satu rasa macam satu best lah. You can order je nak lagu apa. Lepas tu lagu tu dia orang pun dah recompose balik, benda tu lebih sesuai dengan majlis. Kadang ada je orang minat lagu yang terjerit-jerit. Tapi kalau kita pakai audio, obviously lagu yang terjerit-jerit tu akan memekak dalam satu wedding. majlis kan. So dia orang boleh tukar turn the komposisi aja. Boleh retune balik jadi macam arrangement lagu tu. Arrangement balik lagu tu jadi macam jazz ke apa. Dia macam best. So kadang korang punya favourite music tu rock, tapi takkan kau nak main lagu rock audio dekat wedding korang. Dah macam orang gila pula kan. So that's a good part. And for me it worth every penny of money lah basically. Jangan rasa benda-benda tu terbeban lah. Tapi somehow nanti kita akan buat satu podcast yang khas untuk kita berbicara tentang budget wedding lah. Tapi for me kalau orang cakap hiring a wedding band tu membazir, saya tidak setujulah. Saya lagi tak setuju. Betul lah kalau tak setuju. Saya lagi tak setuju. Diorang kadang datang 7-8 orang kot sekali datang. Betul. So apa yang kita nak, kalau diorang tak datang, wedding planner yang kena buat kerja tu. Dah wedding planner ni nak mengesahkan hal lain lagi kan. So macam tu lah. Tapi kita tengok kepala keperluan. Okay, PKP ni apa efek kat korang? Efek yang sangat besar. Efek sebenarnya. Efek sangat besar lah. Yelah, sebab kita ni kalau ikutkan live band performance ataupun entertainment ni sebenarnya CP-CP je. Kira taklah penting lah y'all. Bagi orang macam tak ada live band, majlis berjalan juga kan. Cuma kita tak dapat kepuashatian tu lah. Cuma masa PKP ni banyak bila PKP ni, bila orang nak buat majlis kecil, kita buat live band ni. Oh my god, that's so sad. Betul. Sebab satunya limitation kepada guest, which is bila band masuk sekali 7 orang. Dah limit dekat guest dia. Sebab itu kita tak boleh salahkan lah. Tapi maksudnya kalau contoh yang cakap boleh 20 orang, kadang ada juga yang tersalah. 20 orang dia tak kira kru tu sebenarnya orang juga. Kita tak hanya beruk untuk jadi kru. So that's people juga. So tu orang. Tapi macam saya pula, okay, the best tau buat wedding kecil, contoh 100 orang, 200 orang. Semua yang datang tu kita kenal, duduk memang kita boleh borak, ada band pula. Oh my god, that's so international punya wedding lah. Macam best gila. So tak risaulah. Basically jangan discourage sangat because of memanglah saya pun akui lah bila orang cakap majlis kecil lah, kita nak cut cost. Kadang even dalam pelamin sendiri pun sebenarnya pelamin tu tak efek berapa ramai orang yang dijemput tu, sebenarnya tak efek design pelamin tau. Tak adalah tiba-tiba kau jemput separuh daripada sepatutnya majlis tetamu, tiba-tiba pelamin kau separuh. Kena cut. Betul lah. Tak. So basically yang kita cut adalah the amount of food,
So music takkanlah dia main separuh lagu pula. Dia tetap main full song. Betul. So how can you pay them half? So, macam tak logik kan. Kan, okay. Tak apa. Korang jangan risau. Somehow korang still high demand. Diorang still high demand. Cuma kalau dulu 1 minggu dia boleh buat 20, mungkin time PKP bolehlah buat 5 gitu kan. Somehow lah, that's somehow PKP Tapi, ni memang efek walaupun dalam PKP, macam sekarang PKPB di red zone kan, kita cari inisiatif lain yang kita decide, okay tak apa, red zone tak boleh nak buat event. So why not kita target zone-zone yang ada ke promosi-promosi macam tu? Macam tiba-tiba korang keluarkan, okay, green zone ataupun luar daripada KL dan Selangor, tiba-tiba korang bagi macam quite good price. This is a good marketing pun anyway kan. Betul. So that's, diorang boleh ambil you guys last minute. Obviously macam this weekend PKPB, so tak boleh nak buat kat KL dan Selangor. Somehow you macam last week you buat kat Johor. Benda-benda tu macam bagus juga sebab wedding planner di luar kawasan bandar ni, dia orang teringin sebenarnya wedding nak ada project X, band apa semua, tapi kadang dia orang memikirkan lah macam satu, dia orang segan nak approach. Yang kedua, korang kena bagi lebih mesra, approachable lah. Macam mana tu? Apa yang korang buat? Macam sebelum ni, untuk projek X sendiri kita, sebab actually yang SOP baru keluar pun last minute, betul. So start daripada tu kita pun plan pun last minute. So kita decide keluarkan je immediate advertising time tu. Untuk yang green zone ni ada promotion tertentu. Betul, kita yang hantar kita buat. betul dekat green zone. And then target audience kita pun adalah tempat yang masih boleh buat majlis. Tapi tak adalah dapat, adalah promotion tertentunya, macam transportation tu ada yang cut. It's a good opportunity juga untuk orang-orang dekat luar bandar. It's not that luar bandar pun, I mean luar Kuala Lumpur dan Selangor, sebab dia orang banyak cover Kuala Lumpur dan Selangor. So luar Kuala Lumpur dan Selangor dapat gunakan khidmat dia orang. Mungkin sebelum ni korang consider, kalau nak panggil dia orang kena ada transportation cost, accommodation lagi. Yelah, sebab ramai tahu yang panggil tak tahu artis yang kan. Yelah, betul lah tu. Ramai yang tak tahu yang sebenarnya project exploration kita orang cover je sebenarnya luar daripada Even sampai Singapura pun korang pergi kan. Betul. And Singapura, Brunei. demand kuat tinggi juga. Tengok feedback daripada, actually kita orang follow je korang. So tengok demand macam, wow, feedback bagus lah orang-orang sana. Penerimaan dia orang terhadap korang pun sangat-sangat baik kan. Actually diorang punya country macam Singapore, diorang suka muzik. Cuma sources tu kurang di sana. So kita buka lah market kat sana. Macam tu. Rezeki tu ada kat mana-mana. Yes. Korang punya pendapat lah. Okay, sebenarnya ada banyak je band-band kat luar sana untuk wedding. Apa korang punya say tentang you guys punya scene lah? Maksudnya bagi pihak entertainer ni apa yang korang nak sampaikan? Kalau korang nak sampaikan kat wedding planner tu, cakaplah sekarang. Takut kena kecam pula. Takut kena kecam pula No, untuk kebaikan sometimes kita kena voice out juga. Sebab okay, this podcast pun kita buat sebenarnya bagus sebab kita boleh share. Kita boleh tahu you punya inner punya daripada rasa kita. Apa side as a wedding band, apa yang korang rasa sebenarnya, apa yang korang perlukan sebenarnya, apa yang benda yang korang rasa this should be this and that should be that. So bagi tahu je lah. Kena kecam pun nak macam mana, memang netizen macam tu. Apa yang kita perlukan? Apa kita perlukan? So far. Tak, maksud you your view on this industry lah. Sebab korang ada banyak je band-band wedding kat luar sana kan. So kalau katalah you ada orang cakap pengurusi Persatuan Band-Band Wedding Malaysia. Itu idea tu. Kita boleh buat persatuan juga. Tak adalah persatuan tu, korang buat lah lepas ni. Then how? What's lah apa yang kau nak cakap? Say something. Tak apa, kena kecam pun. Basically sebenarnya kita orang okay je. Sebab kita orang pun baru sebenarnya. Kita orang baru dalam 3 tahun sebenarnya. Actually untuk projek X sendiri terus terang lah, tanpa wedding planner ni kita orang pun susah nak bergerak. Which is secara kasarnya lah, wedding planners kena mainkan peranan yang penting untuk educate client. Untuk educate client. Because habis part korang educate wedding planner tu, apa yang korang buat? Gitu. Sebab apa tahu? Okay, bila apa-apa majlis yang contoh macam wedding, dia akan start dengan wedding planner dulu. Yes, so wedding planner ni sebenarnya influencer juga. Dalam industri wedding, dia adalah influencer.
Okay, jadi kami yang kecil-kecil di bawah ni memerlukan support daripada wedding planner sendiri untuk suggest, recommend. So kalau korang boleh cakap in a word untuk wedding band yang lain, korang boleh cakap you have to get in touch dengan wedding planner well lah. Betul. And then untuk diorang survive dalam industri basically okay, kita ketepikan quality lah because everyone have Ada their own quality masing-masing. Tapi in the term of like to surviving dalam business ni, then you have to get in touch dengan wedding planner lah. Mostly it's wedding planner lah. Betul. Tapi ya, betul. Somehow wedding planner memang the most influential Sangat people dalam penting. wedding Industri. lah, industri. Okay. Sebenarnya korang pun adalah pengantin baru kan. Korang adalah pengantin PKP lah orang cakap. Pengantin, kalau hashtag tu pengantin PKP, nikah PKP. Betul. Korang nikah apa? Nikah online? Tidak. Nikah Nikah di dekat masjid. masjid. Yes. Lepas tu buat majlis tak? Buat majlis kecil. Buat majlis kecil. Majlis tu majlis yang agak sebenarnya official majlis, tapi sebabkan kita dah buat booking semua kan. And then suddenly kita dapat SOP baru yang mengatakan limit kepada berapa guest. So kita terpaksa buat majlis yang kecil lah time tu. Masa tu berapa 50 pax sahaja. Mula-mula 50 pax tapi 20. kita dia bolehlah tambah 20 pax more. 70 lah masa tu kita punya majlis. Time tu depends on hall kan, besar mana. Okay. Korang tengah rancang majlis. Tiba-tiba PKP. Ya, betul. Apa yang korang apa jadi kat korang masa tu? Actually lost lah. Kita Mula-mula orang lost lost yang rasa give up pun ada juga masa tu. Rasa macam kenapalah besar sangat halangan nak nikah ni. Rasa Sebab macam tu. Datang banyak pendapat kan, korang nikah dulu biasalah. Majlis nantilah. Kita senang cerita, saya lah sebagai perempuan kan, mesti rasa macam nikah ni sekali je, aku nak buat besar-besar. Kita rasa macam tu lah, mesti ada desire benda macam tu. To get your dream wedding lah kan. And then bila kita dah plan satu benda yang besar, bila kita terpaksa kecil kan satu benda tu, rasa macam sedih lah. Sedih. Impact sangat besar lah. Tapi you get to get married pun kan, yes, in a way. Betul. Macam mana korang decide macam apa yang korang buat? I mean korang apa cakap okay lah yang kita nikah step lah. kita ni? Ke macam mana? Kita decide untuk nikah dulu. Kita decide untuk Nikah dulu. Okay. And then plan dia adalah nak buat persandingan on Januari. Kita buat Januari. Next year. Kita tangguh next year. Tapi kita decide juga untuk buat majlis yang kecil. Makan malam. Yes, dia sebenarnya majlis makan malam. Sebab kita buat. Ada dah jemput dah pun. Dah ada jemputan. So kita nak cancelkan semua tu. Ada orang yang faham. Ada juga yang tak faham. Dia sebab family matters juga. Kita nak explain tu susah. Jadi apa yang kita buat adalah first step kita buat apa dulu masa tu? Limitkan jemputan. Itu sebenarnya yang paling susah. Itulah yang paling susah. Yang kita rasa kita supposedly ada wedding coordinator sebenarnya lah. Masa tu baru tersedar yang wedding coordinator tu sangat penting. Betul. Sebab kita nak handle sendiri, catering, photographer, makeup sendiri, banyak benda kita terlupa. Last on that day makeup. Nila semua benda jadi macam tu lah. Tapi sebenarnya okay, somehow kita cuba, bila kita merancang majlis kita cuba yang terbaik. Betul. Tapi bila dah jadi, sebenarnya bagi saya punya pendapat pula, that's the beauty of wedding. Maksudnya macam benda-benda yang benda-benda macam yang ni lah. macam tu kan. Benda-benda tu yang macam sebenarnya manis ni dekat wedding korang. Memang macam ramai lah sebenarnya. Saya pun bersimpati dekat banyak pasangan-pasangan kat luar sana yang sepatutnya kahwin. Tiba-tiba PKP. Lepas tu dia orang tangguh. Ada yang tangguh nikah macam you guys, alhamdulillah at least you guys proceed dengan majlis nikah dulu dan korang plan untuk ada reception later. Ada yang tangguh nikah juga, katanya nak buat majlis yang proper. Now bila dah hujung tahun terkena lagi sekali PKP. Dan now dia orang dah rasa macam menyesal pula tangguh. Sebab dia tangguh pun dia kena tangguh lagi, and bila dia date baru drag lagi lama. Dia pun tak tahu the situation in future. Betul. Macam kerajaan pun dah cakap, ramai WHO pun dah keluarkan bahawa COVID ni akan berada di sekitar kita dalam satu jangka masa yang lama.
So we have to adopt and adapt cara baru, mungkin norma baru majlis. Macam korang tadi korang cakap korang nak kecilkan guest bilangan jemputan tu memang susah. Yes, memang susah. Saya pun akui siapa yang kita nak tolak, siapa yang kita nak jemput sangat susah. Tapi dalam keadaan sekarang macam mana pun orang akan faham. Mungkin ada kecaman-kecaman lah. Even kalau kita buat majlis pun orang kecam, kita tak buat majlis pun orang kecam juga. Kalau kita tak buat orang cakap kenapa tak buat. Kalau kita buat orang cakap kenapa buat waktu-waktu PKP. Betul. So banyak halangan yang sebenarnya korang kena kuat. And satu lagi korang kena dapatkan khidmat nasihat daripada your wedding planner. Mungkin dia lebih tahu part-part yang macam tu, so that korang tahu what's next. Kalau kita ikutkan sangat kata family, now we have to understand that family every time dia memang come first, but then dalam majlis sekarang kita bukan ketepikan family. Sebab maksud saya macam ni, bila ni kalau saya boleh advice lah, bila kita nak buat jemputan, kita bagi siap-siap. Kawan-kawan berapa ramai, family berapa ramai. Kalau family tu kita kena bukanlah educate our parents, kita kena bagi satu orang cakap guideline siapa yang kita nak jemput. Contohnya someone yang memang matter in your life. Janganlah jemput contoh kawan sekolah mak. Boleh jemput kalau majlis tu 1000 pack. Tapi what's the impact on kalau dia datang dan dia tak datang. Okay, sebab dalam keadaan sekarang is time-time yang memang kita kena limitkan guest, kan? So that macam tu lah. Okay, so macam korang kan, kalau korang boleh, tadi apa yang aku cakap lah, kalau korang sendiri nak cakap dekat pasangan-pasangan kat luar tu, apa yang korang nak cakap? Okay, jap, ada penambahan sikit. Boleh go. Okay, apa yang sebagai klien, sebagai orang pasangan yang nak menjalani majlis perkahwinan ni, sedikit advice lah kepada wedding planner. Memang you guys dah handle event yang terlalu banyak. Betul. So never expect that your client tahu apa yang dia kena buat. Yes. Kan? Ni kita orang cakap bagi pihak kita orang sendirilah. Kita memang pernah datang event. Kita buat live band kan. Yes. But the flow daripada awal sampai nak ke hari majlis tu, actually kita tak tahu apa step by step yang kita kena buat kan. Even kita orang sendiri facing masalah yang sangat besar. I think dalam 2 weeks sebelum majlis, kita tak ada, wedding planner tak ada contact. Tak ada contact, tak ada untuk contact meeting. Dan tak ada conduct meeting. Even satu meeting pun tak ada untuk tanya konsep, and then untuk tanya apa yang kita nak. And then bila kita sit dekat dalam satu meeting pun, itu pun meeting yang kami sendiri yang conduct. Kami yang call MC, call semualah untuk seat meeting. Even masa seat meeting pun dia tak advise apa yang akan berlaku nanti. So bila dia explain yang macam event biasa terkena pada orang yang tak pernah pergi majlis, susah. Sebab betul, wedding planner dah banyak buat event, tapi dia kena tahu bukan semua orang tahu every single thing yang akan jadi. Benda tu lah memang yang selalu wedding planner terlepas pandang. Yang dia assume, it's not that wedding planner je, sebenarnya semua yang terlibat dalam wedding planner assume yang takkanlah dia tak tahu. Takkanlah dia tak tahu, takkanlah tak aware, takkanlah I dah bagi tahu. Lagi satu, bahasa wedding pun sebenarnya lain. Yes, betul. Bahasa wedding ni kadang bila you cakap kita sediakan pelamin, pengantin akan ingat pelamin. Dan pelamin apa? You have to explain to your client pelamin apa yang dia ada option untuk dia orang. Bolehkah dia orang request pelamin custom ataupun pelamin yang sedia ada. So satu lagi dia berbalik pada komunikasi lah. Macam klien, macam tadi Rara cakap, benda ni sebenarnya can be solved if you can sit down and communicate properly. Bagi tahu, contoh kalau tadi you cakap you have a problem dengan makeup artist, dengan mungkin event flow and everything semua, basically because you are not aware of that. If you are aware and kita you know what you have to prepare before that. So benda tak aware,
You tak expect pun. Sebab biasa kalau you datang sebagai, memanglah you selalu datang majlis. Betul. Bila you datang majlis, sebenarnya you datang majlis yang dah nak siap. 90% siap. Tinggal 10% pelaksanaan. Yes. Yang 90% lagi you tak involve. Betul. So you tak tahu sebenarnya. You tak tahu datang daripada mana stage tu. Betul. Rupanya stage tu kena provide. Faham tak? Benda-benda macam tu lah. So that jangan assume. Even kalau wedding planner buat macam dia sendiri pun, dia kadang tidak tahu. Sebab lain wedding, lain situation, lain tempat, dia ada lain ragam dia. So memang tu cakap wedding ni is a very beauty tau. Dia ada macam best lah. Macam kita orang memang sangat happy buat wedding. Sebab wedding ni tak bosan. Dia macam-macam boleh jadi. Dia tak sama. Dia takkan sama. Dia takkan sama. So sebab tu orang cakap tak bosan ke kau buat wedding tiap-tiap minggu buat pelamin ni. Sebenarnya tak. Lain orang lain ragam macam dia orang lah tadi. So kat wedding planner kat luar sana memang kenalah. Kesian kat pengantin-pengantin yang time PKP ni. Bayangkan dia orang dah lah stres dengan dia orang bukan stres lah. Dia orang stres yang tak patut. Sebab bukan kita pun tak boleh nak salahkan dia orang. Sebab first time nak kahwin tiba-tiba kena PKP, tak sedih? Tiba-tiba rasa macam curse. Does it curse? Macam adakah ni petanda? Adakah dia bukan jodoh aku? Kan mengarut tu kan. Dah sampai level macam tu. Dia macam ni lah. Kalau saya boleh cakap, based on Rara punya experience, based on our experience dekat Trusi event sendiri pun, kita kena sentiasa comfort each other. Macam wedding planner, ada apa-apa info ataupun even tak ada info sekalipun, just get in touch. Betul. Get in touch. That's the best part. Bila kita ada wedding, kita tahu kita tak kesendirian. Macam Rara mungkin cakap dengan Pak An, alah relax lah, lelaki kan contoh. Mungkin perempuan cakap, mana boleh relax ni. Things macam tu. So we need someone that can comfort us lah kan. Okay. Tapi yang tu untuk apa yang kami nak sampaikan dekat wedding planner. Untuk yang bakal berkahwin pun ada apa? juga. Apa dia? Untuk yang bakal berkahwin, bila ada sesuatu yang you guys nak dalam wedding, kena suarakan benda tu. Sometimes ada, kita orang lah tu. Kita orang tujuan dia adalah untuk memudahkan wedding planner. Asalnya tujuan tu untuk memudahkan wedding planner. So bila kita first time sit for meeting, kita cakap yang I trust you guys buatlah macam mana pun as long as menjadi. So dia tak terlalu general. Itu yang saya dia cakap jadi tadi, masalah. assume. Yes. So kita sebenarnya niatnya nak memudahkan. Sebab kita tak nak jadi macam fasih sangat. Tapi sebenarnya kesilapan tu kita sedar is kita sendiri yang tak ada request apa-apa masa tu. Penting itu assume lah. Assume sebenarnya macam kita orang dekat wedding, sebagai wedding provider kan, wedding planner, sebenarnya kita pun takut kalau klien cakap buat apa pun. Sebab kita tak tahu sebenarnya apa yang dia nak. Betul. Dia ada desire something, cuma dia macam kita orang, itulah yang kena voice out lah. Kena bagi tahu apa you nak. Fussy ataupun you tak nak, you kena bagi tahu. Jangan too fussy. But yet you have to tell them what you want, what you don't want actually. Supaya tak adalah tiba-tiba kau datang hall tengok lagi. And then untuk side projects entertainment pula. Okay, projects. Kalau you rasa kalau you nak buat konsep wedding you adalah English garden, so lagu dia akan lain. You untuk macam you as a client, you bayar, you bagi tahu you nak apa. Sebab bila you kata okay je you guys buat lagu apa-apa, tiba-tiba kita buat Melayu klasik, dia mulalah muka tadi marah okay kan. Tadi kata okey. Sebab tapi kita kena tahu, kita kena bagi guideline lah. Yes, kita kena bagi guideline. Cuma perlu juga dari side kami entertainment ni kena educate juga klien. Sebab apa? Sometimes memang dia kata yang I punya konsep is English semua, tapi kita kena tahu guest yang datang tu berapa ramai orang tua, berapa ramai orang muda. Kan kau nyanyi lagu modern semua kan menangis pula orang tua, rasa macam sebab tak dijemput pengalaman benda tu yang korang ada tak macam template macam song list? Song list bukan, maksud saya if you are Malay wedding, this is the thing that I suggest. English ada kan? Yang tu senang lah kan. Sebab kadang ada orang macam bila kita bagi terlalu banyak pilihan,
dia confused. macam tak tahu where to start. Tapi kalau you dah bagi Okay, this is the song list for Malay wedding punya traditional. Oh, I tak suka lagu ni. Just easier untuk dia orang deduct and buang mana-mana kan. Just bagus juga macam tu. And then bila sebelum kita jalan practice session, sebelum musician akan jalan practice session, I sendiri yang akan go through dulu dia punya list. Biasanya semua lagu moden tu kita kena educate klien tu yang memang ini wedding you, tapi you kena tahu juga yang bakal datang tu. Sebab dia kena macam ni lah. Kita hire wedding band untuk menghiburkan tetamu. Ya, betul. Tetamu kita 50% orang tua, 50% orang muda. Yes. Walaupun English song, there's a English song tahun 70-an, Ya, betul. 90-an. Evergreen. And even benda tu evergreen kan. Yes. That's you punya part lah basically. Biasanya you akan cakap benda tu waktu bila meeting. Normally masa meeting, Masa actually meeting. awal lagi, first Awal-awal. approach lagi memang kita dah bagi tahu. Biasa kalau macam Project X ni, demand dia penyanyi lelaki punya, tak pernah nampak penyanyi lelaki ada? Pernah. Kita Ada? pernah buka market, market. tapi Kurang. dia menang dekat Tapi peratusan female. tu menang kat female. Yes, pernah buka lah. Lah, aku pun perasan tak ramai sebenarnya wedding band ada penyanyi lelaki. Yes. Ya kan? Boleh try lah. Boleh try lah. Tapi sebenarnya Project X Production sendiri kita orang nak kembangkan lagi. Yes, nak tambah lagi. So in future memang kita akan tarik. Kita Cuma akan tak buka nak terlalu audition cepat juga. sebab kita bukan nak main kuantiti tau. Kita nak fokus pada quality. It's okay kalau kita dapat sehari 2 event pun okay. Quality tu kita nak jaga. And kita kena tahu sekarang ni klien dia dah bijak. Dia dah bijak untuk pilih I nak keyboardist ni, I nak vocalist ni, semua. Dia sampai level boleh pilih custom. macam tu Yes, Wow. dia boleh custom. Tapi kita open, you nak okay kita buat. Macam tu. Kita tak ada yang Sentap memaksa. pula kau punya team nanti. Uish, dia tak nak aku lah. Pernah berlaku kat sini. Dia tak nak kau. Saya tak nak dia ni lah. Oh my god, Tapi that's macam so kita mean. cakap, okay dia tak nak tak apalah kan. Wah, rasanya klien tu dia ada taste yang dalam lah. Dia boleh Yes. differentiate. Yes, Dia nak yang tu, betul. dia nak yang ni. Ada, ada. ada. I not even know how Ada to. juga yang memilih atas rupa. Patutlah Pak kena buang. Betul lah tu. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Tapi tak apalah, dia nak kita buat lah kan. Tak apalah, apa saja. Tapi kena bagi tahulah, jangan Yes. orang tu dah datang. I tak nak dia lah. And then ada juga kes, yang ni kes yang pernah berlaku and kita orang ambil ni sebagai satu pengajaran lah. Wedding dia bertemakan Melayu traditional. Okay, I bagi tahu in Malaysia, I boleh cakap 90% lah. Ramai yang confused Malay klasik dan Malay traditional. Apa dia tulis? Aku tak tahu. Bila banyak orang guna perkataan Malay klasik, tapi dia tak tahu muzik klasik tu macam mana. Okay, apa yang berlaku, dia mention, okay, tema I adalah Malay klasik. Okay, oh ya ke? Okay, Malay klasik. So, I pun bagilah song list. Okay, ni untuk Malay klasik punya tema. You boleh tengok. Oh, I tak nak lagu-lagu macam ni. I nak lagu-lagu Nur Aniza Idris, Siti Nurhaliza. I nak lagu yang ala-ala canggung sikit kan. So, macam, nasib baik you bagi tahu awal. Sebab dia dah booking saxophone. Which is, kita prefer traditional adalah pada violin. Sebab violin lebih variety lagu yang dia boleh bawa. So perlu untuk bagi tahu lebih awal daripada last minute punya kita. Sebab tu kadang-kadang kita sendiri akan tanya dekat klien tema. Tak, kalau orang nak booking korang ni tak lah kan. Kalau orang nak booking korang ni, selalunya macam mana? What's the step? I mean, dia tengok IG. Biasanya IG lah. IG lah kan. IG is now is a very good tool marketing. Betul. Okay, lepas tu dia akan contact Rara. Yes, betul. So, dia akan WhatsApp. WhatsApp. Kalau tengok level age lah. Kalau macam yang 40 to 60 mada-mada ni. Biasa mak-mak pun ada booking mostly band. adalah Mostly parents yang call. Then you guys set a meeting untuk jumpa ke ataupun through conversation, teleconversation ataupun WhatsApp? I rasa efek daripada booking fee yang rendah juga. Banyak yang booking dulu baru set for meeting. Jaranglah kita sit for meeting dulu baru booking. Biasanya dia orang through conversation. Itu satu benda yang kita orang sebenarnya memperkatakan, memikirkan lah, mengkaji lah. Kenapa dia ni booking terlalu rendah?
Macam kita orang, kalau kita orang bayar korang pun, kita takkan bayar harga korang tu kan. Kita akan bayar lebih daripada tu, membazir. Ya, betul. Penat je pegang duit korang, nanti kena bayar juga. Tak, kita orang tanya tau, asal rendah sangat booking fee korang? Okay, sebab You guys know, dia orang punya booking fee, kalau korang nak lock dia orang, RM100 je. Ya, betul. Like seriously RM100 tu, sekali makan. Okay. So, okay, go. Okay. Kenapa? Sebab apa? Satu, kita tak nak ada isu yang refundable terlalu tinggi. Betul? Okay. Kita memang, konsep kita non-refundable. Especially for last minute punya booking, and then tiba-tiba nak cancel macam tu memang. Tapi it's only RM100 je lah yang korang dapat. That's why lah as a kita compensation. rasa. Tapi berapa ramai rate back off tu? 1% macam tu je. 20%? 10%? 10% macam tu. 10%? Tak sampai pun Tak sampai. rasanya. Tak sampai. Maksudnya okey juga kan? Mungkin sebab Dia service. habis kalau wedding planner letak booking Cannot. RM100, meninggal lah kita orang. Sebab beza dia is wedding planner ada preparation yang sangat besar. Ada benda yang dia kena rotate. Macam kita still pakai instrumen yang sama. Kita still pakai cuma equipment yang sama. you akan bayar gaji musician akan booking musician saja. Kita akan booking musician. Perlu untuk booking musician. Yes. Betul lah. Macam Maksudnya tu. kalau macam wedding planner 3 months, 6 months before event, we dah start to do something for your wedding Nak lah. kena hire designer. Yes. Macam tu lah. So, ya. Sebenarnya dia orang punya booking memang sangat murah dan sangat memudahkan lah. Tapi bagi wedding planner, kita orang tak setuju sebab kita orang minta kat klien untuk taklah rendah sangat, nanti susah. So kita akan bayar you guys kuat tinggi jugalah untuk booking. Senang, tak kisah, as long as minimum is RM100 kan. So, tu, Tapi baguslah sebab tak ramai orang back off, is like macam 10% okay lah, because mungkin sebab wedding band pun tak banyak sebenarnya. Dia banyak tak banyak sebenarnya. Boleh cakap macam mana? tak banyak. Tak banyak lah. Kan? Kita, I can tell like we have dalam on our list dekat Terusi event pun 10 ada like less macam than 10 lah. macam yang Less than selalu bekerja sama dengan kita orang mungkin less than 5 kot. So sebenarnya kita memang perlukan lagi kan. Yes, kita perlu ramai lagi sebenarnya. Sebab wedding industry very tengah membesar pun, tengah membangun. And then dalam masa yang sama, kenapa kami sangat agree untuk ada lebih, bukan rival, dia team. Kita team. Kenapa pentingnya? Sebab Malaysia masih belum aware pentingnya muzik dalam industri wedding. So Kan? kita rasa macam dapat bayangkan kalau dia orang dah aware lagi dan dia orang besar. dah boleh terima wedding band dan Yes. every wedding band masa dalam tu korang masa memang tak sama- menang tangan lah. dalam masa yang sama kita nak mengangkat martabat muzik dalam Malaysia. Yeah. So Benda kita nak ni ubah ada mindset kena orang mengena lah. tak dengan apa yang cikgu-cikgu korang? Korang kan in music education UiTM punya ni kan. Apa lagi sebenarnya korang punya plan dekat Project X? Okay, so far lah plan yang terdekat lah sebenarnya. Kita nak start ambil graduate, pelajar-pelajar yang baru graduate ni untuk join Project X. Join Project X. Yes. Teruslah korang ada networking dengan UiTM. Yes, betul. Obviously Betul. UiTM. Itu pun kita tengah arrange dengan UiTM. Sebenarnya kita tengah arrange satu projek dengan UiTM Yes, untuk ambil ambil student practical student praktikal. dengan Project X. Habis kalau budak tu still undergraduate, dia nak, sebab dia ambil muzik kan, orang cakap persembahan muzik punya field. So dia nak join Project X untuk rasa the real event, the real performance. Kita accept. Kita Kita accept accept juga. So macam mana nak contact korang? Tiba-tiba korang nak kan? Okay, untuk yang dekat luar sana, yang sama ada yang undergraduate ataupun yang sudah graduate, kita sangat mengalu-alukan you guys untuk datang something like audition lah, macam tu. Oh, Boleh kena audition juga? Yes, kena ada audition because Aduh. every major is a different yang akan judge. Sama lah, kalau you dalam major violin, so you punya quality kita bagi pada violinist kita yang pioneer dalam tu, your senior lah untuk Sherrod tengok. tu. Sherrod lah. Sherrod tu dia ni tau. Dia kita boleh hire dia individual tau. Yes, betul. Try lah hire dia orang kalau korang dapat. Memang takkan dapat. Jarang Full. lah dapat sebab selalu penuh. Selalu penuh. Tahu-tahu kat Genting. Kita orang terus event blacklist dah. Sherrod. Tak payah. Kalau orang minta violin, kalau kau nak Sherrod kau contact lah sendiri. Tak nak ada merajuk Penuh. Okay, teruskan, sorry. And then kalau vokal, memang kalau ada yang approach yang Rara boleh tak kalau I nak join Project X untuk vokal. Okay, I akan terus direct tu Mariam. Dia akan tengok apa kualiti vokal yang dia ada, potential dia dekat mana. Sama lah, so every major tu Dia ada dia punya tu. Sebab dia orang memang
ada orang cakap ada knowledge lah, so tak adalah korang ketuk-ketuk bunyi keluar bunyi dan buat band kan. Basically you have a knowledge so that you can build up another team yang you guys boleh mentor, jadi Itu mentor plan diorang lah. lah. Yes, betul Dan plan. sebenarnya dalam industri wedding pun kita perlukan ramai lagi pemain-pemain muzik. Yes, Memang betul. kita orang kurang. Okay, Tapi sebenarnya saya tambah sekejap. apa? Tapi sebenarnya untuk yang kita hire ni, plan untuk hire student-student praktikal, tak kisahlah daripada UiTM ke, nak ada ZU ke. Tapi kita juga nak hire sebenarnya macam OM, Yes. OM tu office Untuk management, bahagian admin. admin. Kita pun kekurangan. Sebab kita pun kekurangan admin. Bila kita nak tambah, nak besarkan Tambah lagi, team, kita kena perlu ada juga manager. Yes. Manager tu kena ada music background ke macam mana? Tak semestinya. Kena Kena ada tak, sikit lah. dia Kita akan educate juga. Actually Rara sendiri pun belajar muzik daripada diorang. Kena tahu sebab apa kita nak Kau suka educate muzik klien. dulu kan kau suka Pak An dulu? Kita mana? Lari jauh soalan ni. Taklah kau cakap kau in business, tiba-tiba kau suka muzik. Lepas tu kau kahwin dengan Pak An. Dan aku nak tanya lah, kau Okay. suka muzik dulu ke kau suka Pak An dulu? Actually kita orang mula dengan kawan. betul. Kawan tak tahu pun dia muzik. Oh, tak tak tahu pun. Kawan daripada sekolah. Oh, sekolah. Oh my God, So okay. tak ada. Okey lah, kau suka Pak An dulu lah, bos suka Faham. muzik. Okey, faham lah. That's the answer pun anyway. Okey, Macam teruskan. tu. And then apa tadi kita? Banyaklah, maksudnya korang perlukan the whole set of people Yes. yang Betul. boleh make that team. Yes. Penting untuk ada, Bergerak. bukan kita nak besarkan musician je, nak kembangkan musician, kena ada orang yang menjaga. Samalah, kita kena ada Korang kopi base kat Rara. mana? Base kat mana? Shah Alam. Shah Alam. Kita base Shah Alam. So macam mana pun base kat Shah Alam, studio semua kat Shah Alam Ya, kan? betul, studio pun Shah Alam. So yang mana-mana yang berminat sebenarnya, kalau kau belajar muzik, not necessarily jadi artis dekat TV. Ya, betul. Artis dekat wedding ni pun dia punya pendapatan sebenarnya tinggi. I can tell lah because kita orang yang membayar. Lagipun projek je bukan fokus pada wedding semata-mata. Kan macam Kita korang boleh ada backup team yang artis macam juga. backup artis. Korang kena ada macam ada boleh team yang ada MC. Ya, betul. Pembaca selawat. Itu pun dalam plan jugalah. Pembaca doa. Sebenarnya benda-benda tu dalam wedding sangat high demand. Kan? Macam baru-baru ni pun Project X kerjasama dengan Suria FM untuk dalam rancangan Suria Duo X. So sebenarnya kita contribute juga untuk Banyak private lagi. event selain daripada wedding. Selain daripada Yelah, maksudnya betul lah mesti cakap tadi, bila kau belajar muzik, salah satu cabang wedding. Yes, Dan betul. sebab mungkin semua yang masuk muzik, masuk belajar muzik, dia orang rasa macam I have to be an artist. Artist in term of like popular artist lah. Sebenarnya artis ni banyak. You can perform dekat wedding. Mungkin sebelum ni orang nampak kau belajar muzik. Tapi perform kat wedding. Mungkin satu skeptical punya mindset dululah, tapi now like orang Sekarang yang buat dah wedding, lain. dia orang pergi Even wedding dulu dengan sekarang pun tak sama. Betul, Sekarang sama. ni wedding kita nampak lebih grand. kan. Bukan yang beribu-ribu orang punya jemputan. Ya. Maksudnya kita lagi Yeah, pack. the future is there lah. Pack. Okay lah. Nanti lama sangat podcast ni. Nanti kita cuba jemput dia orang balik kalau dia orang sudi lah kan. Okay, hopefully Sudi je. dia orang sudi lah. Untuk bincangkan banyak lagi tajuk-tajuk lain tentang wedding band. Okay. Lepas tu, okay lah, tak apalah, korang bagilah kata-kata akhir for now. Boleh lah bagi kata-kata. Nampak macam nak bercakap je. Itulah. Okay, go. First of all, terima kasih kepada Ali kerana menjemput Project X Production Yes, dalam thank you podcast so ni. much. Dan untuk korang semua yang nak booking Project X Production, boleh direct ke Instagram kami, Project X Production _ ada link kat situ, boleh klik dan terus boleh WhatsApp Rara. Yes, betul. Dia akan And- terus hello PXP. Okay, untuk yang sedang menonton, keep menonton sebab kita akan ada banyak lagi episod yang sangat informatif. Sebab apa? Banyak benda yang kita nak share, banyak benda juga yang mungkin you guys boleh ambil, especially untuk yang bakal berkahwin. Betul. Thank you so much sebab sudi join Wedding Podcast. Thank you so much. Jumpa lagi korang dekat next episode. Thank you. Bye.